Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Diharapkan kepada semua pelajar dapat memberikan sedikit tumpuan kerana kita akan menyambung kembali kuliah kita yang telah kita mulakan beberapa minggu yang sudah. Pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang itu penting, iaitu percaya kepada malaikat. Jadi percaya kepada malaikat itu telah dijazamkan oleh ulama sebagai salah satu antara tiang-tiang seri yang perlu diyakini dalam rukun iman yang telah kita pelajari. Jadi malaikat ini adalah antara makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan, makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan, yang diminta kepada kita semua untuk meyakini akan kewujudannya. Jadi selain daripada malaikat itu adalah salah satu antara rukun-rukun iman yang 6. Beriman kepada malaikat ini juga adalah salah satu antara i'tiqad yang pasti yang perlu diyakini, kerana malaikat ini juga adalah makhluk yang tidak pernah menderhakai Allah, dan sekaligus dia adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Jadi untuk itu kita akan menerangkan beberapa perkara yang perlu diyakini kepada para pelajar semua sebagai salah satu antara kepentingan kita dalam mempelajari topik yang kita akan bincangkan dalam subjek ini. Jadi malaikat daripada perspektif Al-Quran ditemui di dalam Al-Quran itu sekurang-kurangnya ada 16 ayat yang menyebut tentang malaikat. Jadi 16 ayat ini ditemui dalam beberapa surah. Antara surah yang telah diyakini sebagai surah yang telah menyebutkan secara jelas tentang kewujudan malaikat itu adalah surah Al-Baqarah. Apabila Al-Quran menyebutkan dalam ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala firman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi untuk pertama kali ketika Allah Ta'ala berfirman akan satu ketetapan untuk mengutus manusia ke bumi sebagai khalifah, maka Allah Ta'ala telah menyampaikan informasi itu kepada malaikat. Ini satu petunjuk bahawa kewujudan malaikat itu telah pun bermula dari awal lagi, dan mereka adalah makhluk yang istimewa kerana ia telah mendapat satu informasi tentang pengutusan khalifah di peringkat awal lagi. Jadi ini adalah satu pengiktirafan oleh Allah kepada malaikat yang perlu diyakini dengan keimanan yang sesungguhnya, bahawa manusia perlu menyedari bahawa malaikat telah pun diletakkan di situ sebagai satu makhluk yang istimewa di dalam akidah kita. Begitu juga dalam surah-surah yang lain. Sebagai contoh dalam slide yang telah ditunjukkan dalam kelas kita hari ini, bila Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man kafara wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kepada kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang-orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka ini satu lagi ayat yang telah memberikan kepada kita satu maklumat yang jazam akan tuntutan kita agar beriman kepada malaikat. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, Allah Ta'ala firman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zabil qurba wal yatama wal masakin ila al-akhir. Jadi sekali lagi disebut di situ dalam ayat dalam surah An-Nisa ayat 177, Al-Baqarah ayat 177, ada lagi satu perkataan malaikat yang Allah Ta'ala gandingkan. Yang Allah Ta'ala gandingkan
perkataan malaikat itu dengan yaumil akhir wal kitab wan nabiyyin. Jadi ini satu pengiktirafan yang mesti diimani kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, bahawa ini adalah ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang tidak ada pilihan untuk kita memilih selain daripada beriman kepada malaikat. Kita lihat kepada perspektif hadis pula dalam konteks yang sama. Ya, sekurang-kurangnya ada 9 hadis yang membicarakan tentang keimanan kepada malaikat yang telah disabdakan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat berbagai-bagai ulama, antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, dan beberapa imam-imam hadis muhaddisin yang terkenal. Antara hadis yang telah dinyatakan di dalam slide yang boleh dilihat bersama-sama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kullu yawmin 70,000 malakin idza kharaju lam ya'udu ilahi akhiran ma alaihi, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ini adalah Baitul Ma'mur yang di dalamnya ada malaikat sebanyak 7,000 yang setiap harinya melaksanakan salat di dalamnya, dan apabila mereka keluar maka tidak ada satu pun yang kembali lagi. Ini nak menunjukkan dalam hadis ini bahawa bilangan malaikat dalam satu-satu shift yang telah Allah Ta'ala tetapkan merupakan satu bilangan yang cukup besar. Dengan bilangan yang segitu banyak, tidak ada ruang untuk kita mengatakan bahawa malaikat itu tidak wujud. Tidak wujud. Begitu juga dengan surah dalam hadis yang lain, hadis Imam Bukhari dalam hadis yang bernombor 555. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wal malaikatu bin nahar, yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Ada malaikat yang terus bergiliran mengawasi sekalian waktu siang dan waktu malam, dan mereka bertemu serta bergantian tugas di kala waktu solat subuh dan solat asar. Ini satu lagi hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah untuk memancarkan atau mengukuhkan keimanan kita bahawa memang wujud penggiliran shift malaikat yang bertugas pada waktu-waktu yang tertentu yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu solat subuh dan juga solat asar. Dan satu lagi hadis yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala astahyi minar rajulin tastahyi minhu wal malaikah. Tidakkah aku merasa malu dari seseorang yang para malaikatnya malu padanya? Maka dengan 3 hadis ini, selain daripada 6 ataupun 9 hadis yang lain, 3 hadis yang telah disebutkan ini merupakan salah satu antara cara untuk kita mengukuhkan keimanan kita kepada malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Nanti akan disambung oleh syarah yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan menyambung perbicaraan kita tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Pertama, secara umum kita mesti mengimani bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan malaikat dalam keadaan mereka yang tidak akan menyemutukan Allah, tidak akan berbuat maksiat kepada Allah, bahkan mereka hanya ditugaskan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana firman-Nya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang diperintahkan kepada malaikat? Kita biasa tahu bahawa malaikat Jibril adalah pembawa wahyu kepada rasul-rasul selain daripada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri. Jadi tugas utama malaikat adalah menyampaikan wahyu. Jadi kita sedia maklum bahawa wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril itu sentiasa datang bertemu dengan Rasulullah dengan pelbagai cara untuk menyampaikan wahyu. Begitu juga dengan penurunan rezeki, ia juga dilaksanakan oleh malaikat. Cuba kita bayangkan berapa banyak manusia di atas dunia ini tidak pernah putus-putus rezekinya.
Maka ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada kita. Jadi malaikat akan menjaga tumbuh-tumbuhan, hujan dan sebagainya, kerana itu adalah punca rezeki kepada manusia. Jadi Allah merakamkan tugas-tugas malaikat ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contohnya ayat ke-97 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan wahyu, yakni Al-Quran, kepada kamu dengan izin Allah, dan ia membenarkan apa-apa kitab, yakni kitab yang diturunkan sebelummu, dan ia menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Selain rezeki dan wahyu, kita juga tahu ada di sana tiupan sangkakala daripada malaikat. Sebelum kita memahami apa itu tugas malaikat peniup sangkakala, maka kita kena tahu bahawa sangkakala ialah satu alat yang berbentuk seperti tanduk yang akan ditiupkan untuk mematikan seluruh manusia. Jadi ini juga adalah tugas malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika tiupan kali pertama kita semua akan mati, dan tiupan kali kedua kita akan dibangkitkan semula untuk dibawa ke hari pengadilan. Jadi siapakah malaikat peniup sangkakala? Jadi semua kena baca berkaitan tugas-tugas malaikat ini. Ayat yang selalu kita bacakan ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nufikha fis-suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Yakni kita akan diusir kepada mahsyar selepas tiupan sangkakala kedua untuk kita menerima pengadilan. Jadi ini tugas malaikat. Jadi tiupan sangkakala yang menggetarkan itu akan memati dan menghidupkan kita untuk kita menerima pembalasan. Jadi ada beberapa ayat lagi di dalam Al-Quran tentang tiupan sangkakala ini. Jadi itu sebahagian daripada tugas malaikat. Dan lagi apa tugas malaikat selain daripada tiupan sangkakala? Sebab sangkakala ini dia bukan akan berbunyi setiap hari, bahkan ia hanya akan ditiupkan pada hari kiamat. Jadi kita sama-sama tunggulah tiupan itu, yang pastinya persediaan kita untuk menghadapi hari akhirat itu lebih penting daripada kita membicarakan bentuk bunyi sangkakala atau sepanjang mana tiupan. Maknanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada sangkakala dan rezeki tadi, ini tugas malaikat yang saya kira paling asasi dan kita paling faham yang ini, iaitu tugas malaikat maut. Jadi tugas malaikat antaranya ialah mencabut nyawa. Ini semua kita faham, namanya malaikat maut, atau nama yang khusus kita sebut malaikat Israel. Jadi Israel ini itu ketuanya. Di sana ramai daripada malaikat-malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Kita lihat setiap hari ribuan orang meninggal dunia, setiap saat ada orang meninggal dunia dan nyawa mereka dicabut oleh malaikat. Jadi ini banyak sekali dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang akan diserahi untuk mencabut nyawamu dan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi tugas malaikat ini begitu penting untuk kita ketahui, sebab keimanan kepada malaikat itu sebahagian daripada rukun iman yang akan melengkapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Islam ini sebagai cara hidup kita
yang mana kita akan terus beriltizam dengan kehidupan beragama di atas landasan agama Islam yang komprehensif, bermula daripada keimanan kepada Allah, seterusnya kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan seterusnya keimanan kepada malaikat ini akan mampu membentuk sahsiah peribadi kita yang mulia. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan membincangkan hari ini berkenaan dengan topik akidah Islamiah, masih lagi di bawah konsep ghaibiyah, iaitu beriman kepada hari kiamat. Sebagaimana yang dimaklumkan bahawa beriman kepada hari kiamat ni merupakan salah satu daripada rukun iman dan wajib kita imani dan juga yakini dengan i'tiqad yang jazam. Sekiranya seseorang tersebut kufur terhadap keimanan kepada hari kiamat, boleh menyebabkan dia terjatuh di dalam kesesatan yang amat jauh sekali, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 136. Perbahasan berkenaan dengan konsep keimanan kepada hari kiamat ni telah pun dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, sebagaimana dalam hadis tersebut menjelaskan bila mana Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis ilmu, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tujuan kedatangan Jibril alaihissalam ketika itu adalah untuk mengajarkan kepada umat Islam ataupun umat manusia berkenaan dengan beberapa perkara. Antara intipati daripada hadis tersebut, antara persoalan yang telah ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu, yang pertama adalah berkenaan dengan konsep Islam. Yang kedua ialah berkenaan dengan keimanan, iman, apakah itu iman. Yang ketiga berkenaan dengan ihsan, dan juga yang keempat ialah berkenaan dengan hari kiamat. Jadi antara persoalan yang telah diajukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW ketika itu berkenaan dengan hari kiamat. Yang mana Jibril bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Jadi apabila Jibril alaihissalam ketika itu bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan hari kiamat, bilakah berlakunya hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Jadi setelah itu Jibril alaihissalam menyoal kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ya asyai yatatawaluna fil bunyan. Jadi walaupun tidak diketahui bilakah berlakunya hari kiamat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan beberapa tanda ataupun beberapa alamat kiamat tersebut. Yang pertamanya adalah apabila seseorang hamba melahirkan tuannya. Yang kedua ialah berkenaan dengan seorang miskin pengembala kambing dan tidak mempunyai kasut, berlumba-lumba untuk membina bangunan yang sangat tinggi. Jelaslah daripada hadis ini, walaupun tidak diketahui bilakah berlakunya hari kiamat, tetapi Rasulullah telah menjelaskan beberapa tanda yang telah pun diberikan ataupun dimaklumkan kepada sahabat-sahabat baginda ketika itu. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan topik beriman kepada hari kiamat menjurus kepada definisi hari kiamat tersebut. Yang kedua ialah berkenaan dengan bilakah berlakunya hari kiamat tersebut dan juga tanda-tandanya, iaitu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar kiamat. Para pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menghuraikan berkenaan dengan keimanan kepada hari kiamat, kita percaya dan yakin bahawa kehidupan di dunia ni adalah bersifat sementara dan insya-Allah kita akan memasuki kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi kita akan lihat sebelum berlakunya hari kiamat, dia ada fasa-fasa yang perlu ditempuhi oleh seseorang sebelum berlakunya hari kiamat, dan juga fasa-fasa yang akan ditempuhi oleh seseorang selepas berlakunya hari kiamat. Bermula dengan kematian. Kemudian seseorang tersebut akan menempuhi kehidupan di alam barzakh, iaitu alam kubur. Kemudian diikuti berlakunya hari kiamat, iaitu hari kehancuran. Kemudian dibangkitkan semula seluruh manusia dan dihimpunkan di padang mahsyar, yang mana di padang mahsyar semua orang akan diadili sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, dan selepas itu mereka akan menerima balasan sama ada syurga ataupun neraka. Berbincang berkenaan dengan konsep kematian. Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa kematian itu adalah perubahan keadaan ruh
daripada memiliki kekuasaan penuh terhadap jasad. Yang mana roh sebelum tu dia berdapat menggunakan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, tangan untuk melakukan segala perkara dan sebagainya. Maka apabila berlakunya kematian, roh tidak ada penguasaan lagi terhadap jasad. Jadi kita katakan bahawa jasad tu telah lumpuh sepenuhnya dan hanya roh lah yang akan tinggal. Kemudian memasuki kepada alam barzakh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap di dalamnya hingga hari mereka dibangkitkan semula, iaitu hari kiamat. Jadi Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa apakah itu barzakh. Yang mana ada pandangan yang menjelaskan iaitu barzakh itu adalah sesuatu di antara dunia dan juga akhirat, yang mana mereka ni bukan bersama ahli dunia yang kita boleh makan, kita boleh minum dan sebagainya, dan mereka juga bukan bersama dengan ahli akhirat yang akan menerima balasan di atas perbuatan mereka. Itu adalah pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan barzakh ni adalah alam kubur, iaitu bukan di dunia dan juga bukan di akhirat, dan mereka akan tetap tinggal di dalamnya sehinggalah hari kita dibangkitkan. Manakala pandangan yang ketiga menjelaskan bahawa barzakh ni adalah satu tempoh antara kematian dan juga apabila dibangkitkan kelak. Setelah berada di dalam alam barzakh, maka berlakulah hari kiamat, iaitu hari kehancuran bagi semua umat manusia. Termasuklah apa yang ada di langit dan juga di bumi. Kemudian manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dilihat apakah ataupun diadili segala perbuatan baik dan juga buruk, dan akhirnya menerimalah pembalasan sama ada syurga ataupun neraka. Para pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, insya-Allah seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan definisi hari kiamat. Kemudian kita akan lihat bilakah berlakunya hari kiamat, dan kita akan lihat apakah tanda-tanda, iaitu tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar kiamat. Apabila kita menyebut kepada hari kiamat, terdapat beberapa kalimah yang telah pun dihuraikan ataupun dijelaskan dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada satu definisi, iaitu hari kiamat. Antara kalimah-kalimah yang telah pun dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana kalimah as-sa'ah, kemudian al-qiyamah, al-hisab, al-qari'ah, al-waqi'ah dan juga al-haqqah. Kesemua kalimah-kalimah yang telah dihuraikan dalam Al-Quran menunjukkan kepada makna hari kiamat tersebut. Kita akan lihat kalimah as-sa'ah. Apakah yang dimaksudkan dengan as-sa'ah? As-sa'ah dari sudut bahasa ialah satu juzuk bahagian daripada siang dan juga malam. Manakala dari sudut istilah, as-sa'ah ialah satu waktu yang akan tiba dan akan berlakunya kiamat pada waktu tersebut. Kemudian kita akan lihat bilakah berlakunya hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187, Billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allahi walakin aktharan nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan juga di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jelaslah daripada mafhum ayat ini menunjukkan bahawa bilakah berlakunya hari kiamat dan bilakah kiamat terjadi hanyalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada hikmah dan juga asbab kenapa Allah menyembunyikan bilakah berlakunya hari kiamat tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a.
Maksudnya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahsiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Jadi jelaslah di sini bahawa kenapakah hari kiamat itu disembunyikan, supaya manusia akan menerima balasan terhadap segala perbuatan yang dilakukan, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Seterusnya kita akan melihat kepada tanda-tanda kecil kiamat sebagaimana yang telah pun dihuraikan berdasarkan kepada hadis daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Okey, daripada hadis ni terdapat beberapa tanda-tanda kecil kiamat yang telah pun dihuraikan secara detail satu persatu. Okey, sebagaimana hadis Sahih Bukhari jilid 2 hadis nombor 543, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sehingga telah dihapuskan ilmu pengetahuan, banyak terjadi gempa bumi, masa terasa pendek, timbul berbagai macam bencana, banyak terjadi peristiwa yang menggemparkan seperti pembunuhan dan wang berlimpah-limpah di sekitarmu. Okay, manakala hadis Sahih Muslim jilid yang keempat hadis nombor 2294 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian di antara tanda-tanda hari kiamat ialah hapusnya ilmu, iaitu ilmu agama, berjangkitnya kejahilan, bermaharaja-lelanya penzinaan, melimpahnya minuman keras, habis kaum lelaki dan yang tinggal hanyalah wanita, dengan perbandingan seorang lelaki berdiri di tengah-tengah 50 wanita. Jadi berdasarkan kepada tanda-tanda yang telah dihuraikan daripada hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim, tanda-tanda yang telah dihuraikan ni semaknanya telah pun berlaku, sama ada kita sedari maupun tidak sedari. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa jarak di antara perutusan Nabi SAW dan juga hari kiamat sangatlah hampir berbanding dengan usia dunia yang telah mencecah berbilion-bilion tahun. Okey, jadi bila mana merujuk kepada hadis Nabi SAW, jarak di antara perutusan Nabi dan juga hari kiamat ni, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa jarak diutusnya aku dan juga hari kiamat seperti dua jari ini, iaitu baginda mengisyaratkan di antara jari tengah dan juga jari telunjuk, kemudian lalu baginda merenggangkannya. Jadi di sini jelaslah bahawa berlakunya hari kiamat dengan putusan Nabi itu adalah sangat hampir. Dan sekarang pun kita ketahui bahawa kita ni merupakan umat akhir zaman, yang mana memang telah muncul tanda-tandanya sama ada kita sedari ataupun tidak sedari, iaitu tanda-tanda kecil kiamat, termasuklah diangkatnya ilmu pengetahuan, kejahilan berlaku, gempa bumi, banyak berlakunya pembunuhan dan banyak berlakunya bencana. Masa kita terasakan terlalu singkat. Pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan tanda-tanda besar kiamat sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan hadis Sahih Muslim jilid keempat hadis nombor 2466. Okay, dalam hadis ini dapat dihuraikan terdapat 10 tanda besar kiamat yang telah pun dihuraikan oleh Rasulullah SAW. Sabda baginda Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihatnya 10 macam tanda. Dan apakah tanda-tanda tersebut? Yang pertama ialah ad-dukhan, iaitu asap ataupun kabut. Yang kedua ialah Dajjal. Yang ketiga ialah Dabbatu minal ard. Yang keempat ialah matahari terbit daripada arah barat. Kemudian Isa AS turun. Kemudian keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Seterusnya gerhana di timur, gerhana di barat dan juga gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir iaitu yang tanda yang ke-10 ialah api menyala di Yaman menghalau umat manusia ke mahsyar mereka. Okey, berdasarkan kepada perbahasan tanda-tanda besar kiamat di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tidak ada terdapat satu susunan yang lengkap. Apakah tanda-tanda yang akan berlaku terlebih dahulu? Walau bagaimanapun ulama-ulama telah melakukan ijtihad. Apakah tanda yang akan berlaku terlebih dahulu? Sebagai contohnya, yang pertama ialah pandangan berkenaan dengan tanda besar yang akan berlaku terlebih dahulu. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa tanda besar kiamat yang akan berlaku terlebih dahulu ialah keluarnya Dajjal. Di manakala Imam Suyuti mengatakan bahawa tanda besar kiamat yang akan berlaku terlebih dahulu ialah peperangan besar. Okey, manakala Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pula menyatakan bahawa tanda besar kiamat yang akan berlaku terlebih dahulu ialah turunnya Nabi Isa AS. Walau bagaimanapun, apakah tanda besar yang akan berlaku terlebih dahulu, wallahu a'lam bissawab. Walau bagaimanapun, bila mana terjadinya tanda besar yang pertama, maka tanda-tanda besar yang lain akan berkesinambungan daripada tanda besar tersebut. Okey, kita akan lihat berkenaan dengan tanda besar kiamat yang pertama ialah
matahari terbit daripada arah barat. Okey, sebagaimana hadis Sahih Muslim jilid pertama hadis nombor 129. Okey, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum akan terjadi kiamat sehinggalah matahari terbit di barat. Apabila matahari telah terbit di barat, manusia akan beriman semuanya, tetapi ketika itu imannya tiada berguna lagi apabila sebelumnya dia tiada beriman atau tiada berbuat kebajikan dengan imannya itu. Okey, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa kenapa hikmah matahari terbit daripada arah barat ia adalah kesinambungan daripada pintu taubat telah pun tertutup. Okey, jadi kesinambungan daripada terbit matahari daripada arah barat, maka akan keluarlah binatang iaitu Dabbatun minal ard yang akan membezakan di antara orang beriman ataupun orang kafir sebagai penyempurnaan kepada maksud pintu taubat telah pun ditutup. Okey, keluar sejenis binatang dari bumi iaitu Dabbatun minal ard. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Okey, dalam surah An-Naml ayat 82 Allah SWT berfirman, dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran dari kami. Jadi binatang ataupun Dabbatun minal ard ni akan keluar apabila manusia ketika itu telah tidak menyeru kepada kebaikan dan juga menolak kemungkaran. Jadi keluarlah Dabbatun minal ard yang akan membezakan di antara orang kafir dan juga orang Muslim, yang mana pada ketika itu manusia telah tidak diberi gelaran sebagai gelaran nama, tetapi hanya panggilan kepada wahai kafir ataupun wahai Muslim sahaja. Tanda besar kiamat seterusnya ialah keluarnya Dajjal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, semenjak Adam diciptakan sehinggalah berlakunya kiamat, tiada ada perkara ataupun cubaan yang lebih besar selain daripada fitnah Dajjal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Okey, Dajjal ni ialah sifatnya adalah al-kazib, iaitu pendusta. Iaitu pendusta ni, beliau ni menyembunyikan ataupun menutupi akan sesuatu. Okay, dan juga keluarnya Dajjal ni beliau akan menyeru manusia ketika itu kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Dajjal ni boleh dikenali dengan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Antara sifat-sifat bagi Dajjal ni ialah beliau adalah seorang manusia. Okey, sebelah daripada matanya buta dan juga di antara kedua matanya tertulis perkataan kafara iaitu kufur. Dan fitnah Dajjal ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa berdoa supaya dijauhi daripada fitnah Dajjal berdasarkan kepada hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Kalau kita lihat berdasarkan kepada hadis Sahih Muslim, jilid 1 hadis nombor 545, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu tasyahud maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihud dajjal. Jadi jelaslah berdasarkan kepada hadis yang telah dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara 4 perkara tersebut ialah berlindung daripada azab api neraka, berlindung daripada azab kubur, berlindung daripada fitnah kematian dan juga kehidupan, dan juga yang terakhirlah berlindung daripada fitnah ad-dajjal. Para pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, tanda besar kiamat seterusnya ialah keluarnya golongan Ya'juj dan juga Ma'juj. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 94, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok antara kami dengan mereka. Okay, berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam surah Kahfi ini menjelaskan ataupun menceritakan bahawa Iskandar Zulkarnain ketika itu pergi merantau bersama tentera-tenteranya. Okey, dan beliau tiba di sebuah negeri yang mana negeri tersebut terletak di antara dua buah bukit dan berjumpa dengan suatu kaum. Okey, mereka mengadu kepada Iskandar Zulkarnain berkenaan dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang sentiasa melakukan keganasan dan juga kerosakan
yang mana mereka meminta Iskandar Zulkarnain ketika itu membina sebuah tembok bagi memisahkan di antara mereka dan juga Ya'juj dan juga Ma'juj. Okay, dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, akhirnya Iskandar Zulkarnain berjaya membina tembok yang memisahkan golongan Ya'juj dan Ma'juj, okay, dengan manusia ketika ini. Tetapi walau bagaimanapun, pada akhir zaman nanti, iaitu bila berlakunya hari kiamat nanti, sebelum berlakunya hari kiamat, maka dengan kuasa Allah SWT, maka tembok tersebut akan berjaya diruntuhkan oleh golongan Ya'juj dan Ma'juj ni, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 98. Okey, berkatalah Zulkarnain, ini adalah suatu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan janji Tuhanku ini adalah benar. Okay, Ya'juj dan Ma'juj ni juga termasuk di dalam golongan Adam, golongan ataupun keturunan Adam alaihissalam. Okay, mereka ni bila mana mereka berjaya keluar, mereka akan melakukan keganasan, mereka akan membunuh, mereka akan memakan kehidupan di dunia ini, dan akan melakukan segala jua jenis kerosakan. Okey, dan juga sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, mengatakan bahawa golongan mereka ni terlalu ramai, sehingga kan kalau disebahkan dengan manusia ketika ini, manusia yang wujud di dunia ketika ini, kita ni hanyalah 1/10 daripada mereka saja. Nak kata betapa ramainya golongan Ya'juj dan Ma'juj ni. Dan ini adalah antara salah satu daripada tanda besar kiamat yang akan muncul. Dan tanda besar hari kiamat seterusnya ialah turunnya Nabi Isa AS, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam AS sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh khinzir, menghapus jizyah, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Okey, jelas dah di sini bahawa antara tanda besar kiamat juga adalah apabila turunnya Nabi Isa AS dan akan memimpin kaum muslimin ketika itu bagi memerangi Dajjal. Dan akhirnya Dajjal berjaya dibunuh oleh Nabi Isa AS. Secara kesimpulannya, perbahasan berkenaan topik beriman dengan hari kiamat ni merupakan salah satu daripada rukun iman yang mana kita harus percaya dan juga yakini dengan i'tiqad yang jazam. Berbalik kepada perbahasan yang telah kita huraikan tadi berkenaan dengan definisi hari kiamat, berkenaan dengan dalil, berkenaan dengan bilakah berlakunya hari kiamat, berkenaan dengan tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar kiamat. InsyaAllah perbahasan tersebut moga-moga dapat menjadikan kita ni lebih taat, lebih yakin dan juga lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah setakat itu sahaja perbincangan kita berkaitan dengan topik beriman kepada hari kiamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.